Dan untuk pengetahuan YB juga, program hari ini adalah sebuah program yang dianjurkan oleh kumpulan kartunis independen. Dan kita melancarkan satu gerakan yang bernama Kartunis Melawan Penipuan Pilihan Raya, ataupun dalam bahasa Inggeris Cartoonists Against Election Fraud. Jadi ini yang kami usahakan hari ini. Dan di sebelah sana kita tengok ada pameran, ya. Pameran oleh 10 orang kartunis. Dia bukan selalunya saya seorang, tapi ini 10 orang kartunis yang topiknya khusus kepada penipuan pilihan raya. Ini pameran di sana oleh ahli-ahli kami. Dan juga di sana juga kita akan buat kerana program ini adalah program kartunis bersama rakyat. Jadi kita nak dekati isu-isu rakyat, dan supaya rakyat dapat mengambil bahagian, kita ada satu ruang di sana di mana semua orang boleh melukis atau menconteng. Dia bukan melukis, contoh janji apa saja yang nak luahkan boleh diadakan di sana. Dan kita ada juga ruang karikatur. Karikatur hari ini tidak ada bayaran yang dikenakan secara bayaran, tetapi adalah donation, supaya semua orang dapat mengambil bahagian. Ada juga penjualan, dan mana kebahagiaan daripada 20% daripada penjualan apa saja yang dijual ini akan dimasukkan ke tabung CAEF, iaitu Kartunis Melawan Penipuan Pilihan Raya. Ada juga melukis sambil menderma, di mana anda melukis, kita akan bagi shilling. Bila anda menderma, kita akan bagi shilling, dan shilling itu digunakan untuk menyiapkan lukisan. Matlamat kami CAEF ini, kita akan buat pameran. Pertama sekali pameran ke seluruh negara tentang supaya membangkit kesedaran orang ramai melalui lukisan kartun tentang bahaya penipuan pilihan raya dan kenapa kita harus bangun melawan penipuan pilihan raya. Itu matlamat kami. Untuk waktu dekat kita akan menerbitkan sebuah buku kartun ilustrasi yang mengandungi bentuk-bentuk penipuan pilihan raya di Malaysia. Yang mana kita tahu di Malaysia sekarang ini, di dunia sudah menjadi negara rujukan. Untuk semua orang nak menipu, datanglah Malaysia. Kalau dulu orang nak menipu, orang merujuknya di Zimbabwe. Orang rujuk pada Mugabe. Sekarang tidak. Kalau nak menipu, dia merujuk pada Najib Razak. Karena banyak jenis penipuan. Jadi inilah cara ringkasnya YB apa yang kita buat hari ini. Dan kita akan terus menghasilkan karya-karya di mana KKI, ya, khususnya pada pilihan raya dulu kami banyak membantu di Lemah Pantai, ya, membantu membuat program-program begini. Sekarang kita akan teruskan, dan kami sebagai kartunis kita akan terus bersama rakyat, dan kita akan terus menghasilkan karya-karya untuk membangkitkan kesedaran orang ramai. Itulah yang kenapa kita adakan hari ini. Dan itu saja yang saya nak sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Saudara Chang. Terima kasih Saudara Zuna. Mungkin kita nak dengar sikit apa kata-kata ucapan daripada YB, terutamanya tentang apa yang dikatakan penipuan pilihan raya, dan terutama sekali apa yang berlaku kebelakangan ini, di mana penipuan dilakukan secara terang-terangan dan nampak sangat bahawa Barisan Nasional dan UMNO khususnya ingin berkuasa selama-lamanya. Dan saya minta YB untuk memberikan sedikit kata-kata dan ucapan. Dipersilakan YB. Mana Ismail, yang saya hormati pengguna dan juga seluruh teman-teman pimpinan khusus kumpulan kartunis independen membantu menangkan saya hari lepas. Sama semua. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara English, Banakam, Malay, yang pengamen, Tajahal. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika lewat. Tetapi sebelum program ini, saya telah menghadiri satu siaran filem yang amat bermakna, iaitu berjudul Five Broken Cameras. Filem ini telah dihasilkan oleh salah seorang warga Palestin, dan ia menceritakan kehidupan mereka selama 5 tahun di Kampung Bilin. Kampung di mana tentera Israel dan kerajaan Israel menggunakan sedaya mungkin untuk merampas tanah dan
sehari dengan menggunakan undang-undang yang tidak boleh diterima oleh akal dan juga keadilan. Jadi tentunya bila saya menonton filem tersebut, yang saya ingin kongsi di sini, tuan-tuan perempuan, ya mungkin saya menang di kursi saya, alhamdulillah, berkat keberanian ramai pihak, berkat majoriti yang besar ya. Walaupun kita hasilnya tinggal dengan defisit 2,200. Setiap undi awal itu defisit. Kerana sebelum pilihan raya sebelumnya sama ada pilihan raya ke-12, naik ke 11, kalau undi awal atau undi polis, sekurang-kurangnya 30% dimiliki oleh pemangkang. Tapi dalam pilihan kali ini, kita bercakap lebih 200,000 undi. 200,000 undi dan kesemuanya macam di Setiawangsa kalahlah 1,300 undi awal, undi polis di Perak itu dan semua kursi-kursi parlimen. Jadi bila saya nampak cabaran yang kita hadapi dengan penipuan sama ada dengan penggunaan dakwah kekal yang dijanjikan untuk pengundi awal 7 hari, tapi menerusi laporan-laporan polis yang dibuat oleh sama ada tentera, isteri anggota tentera, jelas ternyata ianya tidak begitu. Jadi banyak penipuan ini mereka lakukan, termasuklah dengan undi-undi awal yang sedang kita persoalkan. Dan terakhir sekali tentang keputusan 28 kerusi parlimen, tuan-tuan perempuan, 28 kerusi yang bawah 2,000 majoriti. Ramai yang menyatakan, kenapa harus kita beri desakan besar-besaran? Saya kata kenapa? Kerana kalau kita tidak berikan mesej jelas kepada SPR yang sekarang dilihat sebagai salah satu komponen parti pemerintah, maka kita tak mungkin dapat lihat kebebasan dan hak rakyat, kemahuan rakyat itu terselah dan terjelma. Selepas ini SPR akan menjanjikan persempadanan semula. Tuan-tuan perempuan, mereka tak perlu 2/3. Mereka hanya perlu kerusi simple majority. Maksudnya kalau di Sungai Besar, di mana kita tahu Sungai Besar itu Totok UMNO, dia boleh bahagikan jadi 2 kerusi, dia ambil cantumkan Ampang dan Pandan kepada 1 kerusi. Jadi effectively the number of seats garnered by the opposition will be lessened. Jadi pada saya, kalau kita tidak berikan cabaran undang-undang, tidak berikan cabaran menerusi demonstrasi, tidak berikan cabaran menerusi parlimen, maka tak mungkin kita dapat melahirkan demokrasi yang benar-benar hidup di Malaysia ini. Bila saya sebut tentang filem itu, kenapa? Nak bagi tahu perjuangan akhirnya bukan perjuangan yang pendek. Saudara Zunar, kalau saya boleh ingat ya, sejak tahun 1998, hari ini dapat kita wujudkan kumpulan kartunis independen. Dan kerana Saudara Zunar bukanlah seorang megalomaniac, maka hari ini dalam eksibisi dilampirkan, ditunjukkan lagi muka-muka baru, kartunis-kartunis baru. Kerana apa? Dalam sebarang perjuangan harus ada generasi yang akan datang, kumpulan-kumpulan baru yang wujud untuk memenangkan keadilan. Maka bila saya begitu terkesan ya, melihat perjuangan di kampung Bilin itu, di mana ada tuan punya badan yang membuat rakaman ya. Dia tinggal di kampung tersebut. Setiap seorang adik-beradiknya ditangkap oleh tentera Israel ya. Kenapa? Kerana mereka menghalang penaklukan usaha untuk mengambil alih tanah dan kampung mereka sendiri. Jadi saya nampak dalam 5 tahun disusun gerakan yang tidak ganas ya, disusun gerakan yang aman walaupun mereka ditangkap dan sebagainya. Jadi pada saya, kita boleh belajar dari semangat yang mereka tunjuk. Ramai warga negara Malaysia yang balik pulang untuk mengundi demi perubahan. Tapi yang kita diberikan apa? Janji rekonsiliasi yang menghina masyarakat Cina. Janji rekonsiliasi yang mengajar kita nak benci orang lain. Dia ajar kita benci DAP sejak azali. Tapi bila dah hilang undi Cina, dia minta pula DAP jadi anggota kabinet. Jadi yang saya minta apa? Hari ini menerusi kartun, menerusi segala-gala usaha yang kita dapat, bantu kami sebarkan maklumat. Kerana pada saya, bila kita melihat kacamata rakyat, anak-anak kita, bila kita tahu bahawa keadilan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, makanya janganlah rasa gundah gulana. Saya nak bagi tahu,
Malam 5 Mei, kita sampai 4 pagi berbincang dengan pimpinan kerana banyak kerusi yang kalah dengan penipuan. Walaupun sedih, saya ingat hanya wajah-wajah sukarelawan rakyat Malaysia yang memberi kita senyuman, yang memberi kita dokongan walaupun mereka bukanlah bergelar yang berhormat. Dan wajah-wajah inilah yang memberikan kami kekuatan. Untuk mengatakan, buatlah apa pun. Kerana bila kita menang 52% sokongan rakyat, bila kita menang bukan sekadar menipu, bila kita menang kerana kita yakin dengan proses demokrasi, bila kita menang dan kita berjuang kerana kita mahu ubah masa depan rakyat supaya lebih baik, makanya that is the real win, that is the real struggle that we must always treasure and fight. Jadi hadirin-hadirat, dengan itu ini mungkin dekat kartunis, saya di peringkat parlimen juga akan terus menerus memastikan putusan Malaysia akan diambil tindakan serta-merta kerana tak cukuplah Adam Adli tangkap kan. Hari ini Adam Adli tangkap saudara Adam Adli di Balai Polis Jinjang. Siapa nak melawat daripada silakan. Tapi undang-undang di Malaysia ini harus kita pastikan adil kepada semua. Dan kerana itu, sekarang ini dari segi komitmen, saya dan pimpinan lain dan Pakatan Rakyat akan memastikan Akta Pencetakan dan Penerbitan 1984 dimansuhkan supaya media dapat memaklumkan kepada orang kampung. Bukan sini saja, di kampung-kampung, di Sabah Sarawak, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu satu. Keduanya, kita juga akan memastikan apa pun yang kita buat, SPR diletakkan di bawah pantauan Parlimen. We must never allow Election Commission to dictate and destroy our democracy in electoral process. Jadi banyak lagi rancangan lain yang saya nak bagi tahu. Satu si Najib Tun Razak dan juga konco-konconya, termasuklah Menteri Pertahanan yang tidak begitu pandai mempertahankan minda kita. Ya, jadi banyak. Saya nak kita pastikan siapa-siapa usaha kita ini berterusan, kitalah ejen-ejen perubahan. Kalau mereka ingat, kita akan berpatah hati, kita akan kecewa. Forget it. We will be emboldened and we will do our best to ensure every Malaysian knows the truth. Jadi itu guna tanggungjawab kita memastikan di Malaysia ini kita pecahkan kepompong perkauman dan kita wajib sebarkan kebenaran pada rakyat untuk membina Malaysia yang lebih baik insya-Allah tanpa barisan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.